Tiba masanya untuk Menteri menjawab. Masa 20 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pengerusi yang berhormat yang saya hormati sekalian. Kementerian ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih di atas 20 ahli yang berhormat yang telah membahaskan isu-isu di bawah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ataupun NRECC sepanjang perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2023 peringkat jawatankuasa pada hari ini. Pertama, bagi Mersing, Mersing ada? Ya, sorry. Mersing membangkitkan tentang status Geopark Mersing dan Kerajaan Negeri Johor telah dalam penelitian bagi membawa kertas pertimbangan Mersing Geopark ke Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor untuk dimasyhurkan, dan di peringkat NRECC kita telah memberikan pengiktirafan kepada Geopark Mersing sebagai Geopark Kebangsaan pada tahun 2019. Di peringkat Jawatankuasa Pelaksana Geopark dan JMG masih berminat untuk meneruskan projek ini dengan menjadikan geotapak, biotapak dan budaya untuk produk geopelancongan dengan sokongan dan kerjasama pihak berkepentingan, komuniti dan juga PBT. Bagi memastikan kelestarian kawasan geotapak bersama komuniti JMG, program reskill dan upskill kursus asas dan lanjutan jurupandu Geopark telah diadakan pada tahun lepas dengan 30 orang peserta. Gopeng membangkitkan tentang usaha penyelenggaraan Geopark Lenggong dan juga Lembah Kintar. Bagi Lenggong Geopark, sejumlah RM4 juta diperuntukkan bagi pengekalan dan pemeliharaan sumber semula jadi negara bagi tempoh 3 tahun 2021 sehingga 2023, dan ini termasuklah pemetaan, pencirian dan pendarafan dari aspek estetik dan budaya serta nilai rekreasi, program kesedaran dan juga pendidikan. Bagi Geopark Lembah Kintar, rancangan pelan pembangunan dan penyelenggaraan Geopark Lembah Kintar dan juga Geopark lain terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, dan untuk makluman yang berhormat, Geopark Lembah Kintar telah diletakkan di bawah pengurusan Perbadanan Taman Negeri Perak, sebuah badan berkanun di bawah Negeri Perak. Seterusnya, Kemaman membangkitkan tentang mitigasi dan peralatan yang holistik dalam menghadapi banjir puing dan juga soal early warning system. JMG komited dalam usaha mengurangkan risiko bencana geologi, aliran puing dan langkah mitigasi menerusi usaha-usaha seperti berikut. Pertama, membangunkan early warning system ataupun sistem amaran awal, dan sistem ini bertujuan memberi amaran berbentuk siren kepada penduduk kampung untuk keluar menyelamatkan diri dengan cara selamat sekiranya berlaku kejadian bencana geologi aliran puing. JMG telah membangunkan early warning system dengan izin di Titi Hayun, Gunung Jerai pada Februari 2022 yang lalu. Seterusnya, kita juga melaksanakan program pemerkasaan komuniti berkonsepkan Community Based Disaster Risk Management atau CBDRM di kawasan komuniti rentan yang tinggal di kawasan bencana geologi, dan akhir sekali menjalankan projek pemetaan zon bahaya dan zon kawalan di kawalan rentan bencana geologi aliran puing bagi kesiapsiagaan komuniti bermula pada tahun 2023. Seterusnya, Saratok ada membangkitkan tentang soal pengukuran sempadan Malaysia Brunei, dan sehingga hari ini JUPEM telah menjalankan kerja-kerja penandaan dan pengukuran sejauh 128.45 km. Pada masa ini, kedua-dua buah negara, Malaysia dan Brunei sedang berusaha untuk memeterai memorandum persefahaman bagi menerima hasil penandaan dan pengukuran yang telah disiapkan. Baki jarak sempadan darat antara kedua-dua negara dijangka dapat disiapkan pada tahun 20
tahun yang akan datang. Seterusnya, bagi status pengukuran sempadan antarabangsa Malaysia-Indonesia, sehingga kini JUPEM telah menjalankan kerja-kerja penandaan dan pengukuran sejauh 1,943 km daripada 2,063 km jarak keseluruhan sempadan darat antarabangsa Malaysia-Indonesia. Masih terdapat kawasan yang masih belum dimuktamadkan dengan jarak 119.9 km, iaitu 7 kawasan bermasalah ataupun outstanding problem dengan pecahan 3 OBP di sektor Sabah Kalimantan, 4 OBP di sektor Sarawak Kalimantan Barat, Sabah Kalimantan Utara dan 4 OBP Sarawak Kalimantan Barat. Satu kawasan di barat perairan Pulau Sebatik berjarak 23 km sekarang dalam proses perancangan pengukuran perancangan penyelesaian untuk 3 OBP di sektor Sabah Kalimantan Utara pada tahun 2024. Pada waktu ini, kedua-dua negara telah memberikan kerjasama yang baik dalam merunding, merancang dan juga menyelesaikan isu-isu persempadan ini. Mersing ada bertanya tentang RUU Pusaka Kecil yang telah diluluskan pada tahun 2021. Sekarang ada cadangan pelantikan 100 orang pegawai baru bagi menampung pertambahan kes pembahagian pusaka kecil yang telah diluluskan oleh JPA secara Contract of Service dengan izin. Pejawatan ini merangkumi 50 orang pegawai tadbir N41 dan 50 orang pembantu tadbir grade N19. Dan ia telah dilaksanakan dengan kerjasama Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia, dan pegawai-pegawai tersebut telah melapor diri di unit pembahagian pusaka seluruh negara bermula 3 Januari 2023. Parit sulung tentang peranan bakau. Program penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai telah mula dilaksanakan pada 7 Februari 2005 dan merupakan program nasional jangka panjang bagi pemeliharaan kawasan pesisiran pantai yang terjejas. Sehingga 31 Disember 2022, seluas 3,278 hektar kawasan pesisiran pantai di seluruh negara telah ditanam dengan 7.2 juta pokok bakau dan spesies-spesies pantai yang sesuai. Untuk makluman ahli yang berhormat, sebagaimana ada disebut dan dibangkitkan tadi, penanaman pokok bakau di pesisiran pantai berfungsi sebagai pelindung semulajadi kepada isu hakisan tanah, impak pukulan ombak yang kuat dan juga angin kencang. Dan ia juga merupakan habitat semulajadi bagi pelbagai spesies flora dan fauna. Mersing dan Arau ada bertanya tentang status pencapaian program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok dan penglibatan ahli-ahli parlimen. Saya fikir program ini bersifat terbuka, boleh melibatkan mana-mana ahli parlimen. Kita boleh selaraskan dengan Yayasan Hijau. Tetapi buat masa ini, on record, kita telah menanam 58.52 juta pokok. Cuma kita nak tengok balik sejauh mana keberkesanan. Sebab yang ada hari ini, dia register boleh dia tanam pokok. Apa jadi dengan pokok tu selepas itu? Adakah ia sesuai untuk habitat tersebut dan sebagainya? Itu belum kita dapat kenal pasti. Jadi kita tidak mahu aktiviti penanaman pokok ini menjadi greenwashing semata-mata tanpa memberi impak yang benar-benar efektif ke arah alam sekitar kita. Jadi kita dalam proses mengkaji balik sejauh mana keberkesanan program ini. Seri Gading. Okey, kita Masjid Tanah, Tangga Batu. Okey. Tangga Batu mencadangkan penanaman spesies paya laut di kawasan Pantai Puteri dan mohon bantuan dan sokongan, dan pihak kementerian kita ambil maklum dan kita akan teliti kesesuaian penanaman pokok kawasan tersebut menerusi Jabatan Perhutanan Negeri Melaka, dan insya-Allah kalau sesuai kita boleh bagi sokongan menerusi agensi-agensi yang ada di bawah. Sikit pembetulan, bukan paya laut, dia Hibiscus stilaceus adalah bunga raya laut. Oh, bunga raya laut. Sorry. Yep. Ini nota yang diberikan kepada saya.
Okey, kita akan kaji kesesuaian pokok tersebut dan kalau perlu kita boleh bagi sokongan menerusi agensi-agensi yang ada di bawah NRECC. Seterusnya, Mersing, Masjid Tanah, Tampin, banyak tentang soal konflik haiwan dan juga manusia. Kita tahu sebagaimana ini ialah soal pokok dia ialah tentang masalah bila habitat mereka diganggu dan aktiviti manusia sama ada untuk tempat tinggal ataupun untuk aktiviti komersial menjadi semakin dekat dengan tempat tinggal haiwan-haiwan liar ini, maka sudah tentu akan berlakunya konflik. Dan sememangnya kita bagi perhatian serius, ya, sama ada kita tahu banyak di negeri Johor, di daerah Mersing dan Kluang, dan antara tindakan yang diambil oleh perkhidmatan ialah menjalankan rondaan, pemantauan dan tembak halau di kawasan hotspot berlakunya konflik gajah. Seterusnya, kita ada operasi tangkapan gajah sebanyak 23 ekor gajah konflik telah berjaya ditangkap dan dipindahkan dari tahun 2015 sehingga 2021 yang direkodkan di daerah Kluang dan Mersing. Kita mengadakan juga program kesedaran awam dengan dialog dan perbincangan dengan masyarakat setempat untuk menguruskan isu konflik manusia gajah dengan cara terbaik dan juga pengurusan kebun yang betul untuk mengelakkan konflik dengan haiwan tersebut. Memasang 11 unit kolar satelit bagi memantau pergerakan kumpulan gajah yang sering menimbulkan konflik di negeri Johor antara 2019 hingga 2021, dan juga penubuhan Johor Elephant Sanctuary yang akan siap sepenuhnya pada 2025 yang kita harap akan dapat membantu mengurangkan konflik gajah di negeri Johor. Dan Wabil Menteri, ya. Para Bunta minta laluan sekejap. Terima kasih Wabil Menteri. Bukan sahaja gajah menjadi ancaman kepada orang kampung dan musnahkan tanaman, tapi di sebelah Krian, pada Bunta Bagan Serai, babi dan kera juga menjadi ancaman, bahkan boleh menghilangkan nyawa. Banyak kes melibatkan orang kampung yang mati, hilang upaya dan sebagainya kerana dilanggar oleh babi dan juga tanaman musnah kerana akibat kera dan lotong. Jadi apa tindakan perkhidmatan? Sebagaimana saya ada Menteri boleh tambah, boleh disikit. Ya. Satu saat mengenai babi hutan tadi, di antara yang yang bukanlah menarik tapi yang pelik sekarang ni ialah babi hutan ni sampai pergi ke homestay di Meru, di Bukit Kapar tu. Jadi ia mengancamkan bisnes lah orang yang nak datang. Terima kasih kepada Yang Mohamad yang bangkit. Memang sebagaimana saya kata, dia balik pada isu pokok ialah bila masalah habitat mereka terganggu. Sebagaimana yang telah saya jawab sebelum ini, bila soal konflik kalau menyebabkan nyawa ataupun kecederaan, kerajaan ada sediakan tabung bagi pampasan. Cuma yang dibangkitkan, sering dibangkitkan dan dibahaskan tempoh hari ialah bila terkena kepada tanaman, terkena kepada kebun. Ya, jadi apa respons? Jadi buat masa ini kita berbincang dengan pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk kita sediakan, kerajaan juga mungkin bukanlah ganti rugi sepenuhnya tapi sekurang-kurangnya sagu hati untuk membantu mangsa-mangsa yang terlibat. Seterusnya, Saratok ada membangkitkan tentang BP3, Biodiversity Protection and Patrolling Program, dan sememangnya ia telah bermula sejak tahun 2019 dan telah menunjukkan keberkesanan untuk membantras pencerobohan, pembalakan haram dan juga perburuan hidupan liar. Dan kita libatkan veteran Angkatan Tentera, veteran Polis Diraja Malaysia, komuniti orang asli dan juga komuniti setempat. Dan kerajaan bagi tahun 2023 kita akan selaraskan program ini Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Dan NGO yang terlibat juga dalam BP3 ialah WWF, Pelindung, Pertubuhan Pelindung Alam Malaysia, Traffic Southeast Asia dan banyak lagi NGO yang lain seperti Rimau, Pantera dan Malaysian Nature Society. Dan untuk tahun ini sebagaimana telah diumumkan, kerajaan akan naikkan bilangan ranger ini kepada 1,500 orang. Seterusnya,
Yang berhormat Puchong, tidak ada. Okey. Yang berhormat Kemaman dan Baram dan beberapa lagi yang berhormat tadi menggesa kerajaan tubuhkan Jabatan Perubahan Iklim untuk kesungguhan dalam menangani isu perubahan iklim ini. Buat masa ini, kementerian kita sedang bangunkan rang undang-undang perubahan iklim. Pembangunan Akta Perubahan Iklim juga akan mengkaji keperluan penubuhan entiti kawal selia ataupun kita memperkasakan entiti sedia ada. Dia ada dua model lah, kita boleh tubuhkan agensi baru ataupun kita boleh perkasakan apa yang kita ada. Buat masa ini, Jabatan Perkhidmatan Awam juga sedang meneliti permohonan NRECC untuk menambah bilangan perjawatan di dalam unit greenhouse gases bahagian perubahan iklim sebagai langkah interim penubuhan pusat GHG kebangsaan sebagaimana yang telah dipersetujui oleh Jemaah Menteri pada tahun lepas. Menteri. Ya. Masa suntuk saya minta saya teruskan. Saya nak minta pandangan Menteri cadangan yang saya sebutkan saya tadi. nak teruskan sebab masa suntuk, Yang Berhormat. Seterusnya, saya walaupun Puchong tidak ada, saya cuba nak sentuh secara sekali lalu tentang Environmental Quality Monitoring Program EQMP. Ya, jadi di peringkat ini NRECC kita akan kaji balik tentang konsesi yang telah diberikan kepada syarikat ini untuk melihat keberkesanannya. Setiu bercakap tentang wakaf cadangan mengadakan wakaf alam sekitar dan kita sambut baik dan kita akan kaji cadangan yang diberikan oleh Setiu. Seterusnya, Kuala Langat bangkitkan tentang isu pencemaran Sungai Langat yang boleh menyebabkan menjejaskan loji rawatan air. Dalam usaha mengatasi masalah pencemaran sungai di Sungai Langat, Jabatan Alam Sekitar telah melaksanakan strategi yang merangkumi program penguatkuasaan ke atas punca-punca pencemaran, pengawasan kualiti air sungai dan pelaksanaan program komunikasi. Antara langkah-langkah yang diambil ialah mempertingkatkan penguatkuasaan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan ini termasuklah penahanan operasi, kompaun, tindakan mahkamah, tarik atau gantung lesen dan juga perintah larangan operasi. Memastikan projek-projek pembangunan yang tertakluk kepada EIA terutama yang melibatkan kerja tanah hendaklah menyediakan plan kawalan hakisan dan mendapan yang seterusnya mematuhi syarat-syarat kelulusan laporan EIA yang berkaitan. Mengenal pasti lokasi aduan yang sering dikaitkan dengan pencemaran di bawah Akta 127 supaya penguatkuasaannya lebih berfokus. Meningkatkan penggunaan teknologi dalam memantau pematuhan kilang-kilang yang melepaskan effluent dengan menggunakan drone dan juga pelaporan pemantauan alam sekitar secara atas talian dan meningkatkan penggunaan data dan maklumat pengawasan kualiti air sungai untuk merancang dan menyusun strategi penguatkuasaan. Dan akhir sekali, bagi tajuk ini, SPAN telah mewujudkan plan tindakan kecemasan untuk kegunaan air Selangor sebagai operator untuk menghadapi gangguan bekalan air akibat penutupan loji. Tangga Batu, Kuala Nerus. Tentang penubuhan unit cegah jenayah alam sekitar, telah bagi tujuan kawalan kepada pencemaran ini, SPAN telah akan memperkasakan penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan juga Akta Industri Perkhidmatan Air termasuk menjalankan penguatkuasaan bersepadu dengan pihak PDRM dan juga PBT dan juga agensi-agensi yang lain. Saya akan akhir dengan sikit lagi pengerusi. Pertama ialah tentang soal tenaga boleh baru yang dibangkitkan oleh MUA sebentar tadi. Ialah untuk maklumat sehingga Disember 2022 sebanyak 10,505 projek fit-in tarif sedang dalam fasa operasi dan juga pembinaan. Daripada jumlah tersebut, 98% dengan kapasiti 615 megawatt telah mula beroperasi dan selebihnya dalam fasa pembinaan. Dan kita juga sedar tentang masalah kesukaran pihak pemaju untuk dapat pembiayaan untuk tenaga boleh baru. Kerajaan telah sediakan pembiayaan Green Technology Financing Scheme GTFS yang menyediakan jaminan kerajaan terhadap pembiayaan oleh institusi kewangan.
Kita juga ada GITA dan GITE yang merupakan inisiatif yang diperkenalkan untuk memberi pengurangan dan pengecualian cukai kepada projek PBB. Dan kerajaan juga kita sedar kita perlu beberapa langkah lagi untuk memastikan lebih rancak lagi peningkatan tenaga boleh baru. Sebab macam hydro itu pun sendiri, kalau large hydro, banyak negara tidak kira large hydro sebagai tenaga boleh baru. Kita perlu fokus kepada mini hydro, solar dan juga tenaga-tenaga yang lain. Tentang soal ekspor tenaga boleh baru, keputusan kabinet yang ada sebelum ini memang tidak membenarkan ekspor, cuma pihak kerajaan sedang mengkaji adakah itu keputusan yang terbaik untuk memastikan kita dapat meningkatkan skala tenaga boleh baru di negara kita dan juga untuk memastikan kita mendapat memastikan kepentingan negara terjaga. Jadi itu dalam peringkat kajian kerajaan. Dan akhir sekali tentang soal banjir. Sekejap. Okey, Kemaman? Oh, dah. Tentang status pelaksanaan Sabor dam di seluruh negara, pembinaan Sabor dam di daerah Yan di Titi Hayun dan Tupah dengan kos kontrak sebanyak 22.8 juta pada tahap 98% dan dijangka siap pada Jun 2023. Sabor Dam di lembangan Sungai Kupang, Baling, Kedah dalam peringkat penyediaan spesifikasi dan dijangka tender pada Mei 2023 melibatkan kawasan Kampung Iboy. 44 struktur sabor di 10 negeri akan dipohon di bawah RP4 dan pelaksanaan sistem amaran banjir kepala air yang telah dimasukkan dalam komponen projek ini. Parit Sulong bertanya tentang isu pemeliharaan sungai bagi mengurangkan risiko banjir di negeri Johor. 36 juta kos projek telah diluluskan pada tahun 2022 dan 26.19 juta telah dibelanjakan. Bagi Parlimen Parit Sulong, sebanyak 10 kerja kecil telah dilaksanakan dengan kos 1.16 juta ringgit. Dan kita juga JPS juga telah laksanakan projek pembinaan U-shape konkrit dari Sungai Batu Pahat ke Pekan Semerah bagi kerja-kerja naik taraf sistem saliran mesra alam dan kerja-kerja berkaitan di daerah Batu Pahat Johor. Dan projek ini bermula pada 14 Oktober 2020 dan dijangka siap pada Jun 2023 berjumlah 7.6 juta ringgit. Dan semakan Yang Berhormat Menteri. Ya. Mengenai U konkrit daripada Sungai Batu Pahat hingga ke Semerah tu, kelulusan yang telah diperuntukkan adalah sebanyak 20 juta. Tapi tadi Yang Berhormat Menteri menyatakan bahawa 7 juta telah dilaksanakan. Dan saya mendapat makluman daripada GPS daerah bahawa kalau misalnya 20 juta pun tak cukup sampai ke hujung. Dia sampai pertengahan saja. Sebab itulah saya tanya kalau sekiranya boleh disambung sehingga ke hujung, ke sempadan Semerah dengan Muar. Okey, terima kasih. Muar pun akan dapat manfaat juga. Okey, terima kasih. Dia kalau ikut di sini bermula dari Petronas Parit Bintang ke SMK Dato' On Mukim 3 Peserai. Yang tu yang projek tadilah. Tetapi yang dari SMK Dato' On ke Pekan Semerah dilaksanakan oleh JKR. Tapi saya akan pihak kementerian akan semak apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi tentang sama ada cukup atau tidak. Kalau ikut semakan JPS Negeri Johor, semua pam di rumah pam berfungsi dengan baik, tetapi yang dimaklumkan rosak adalah pam bergerak yang dipasang di kampung Kampung Parit Aton, Parit Yani, dan pam gantian akan dihantar ke lokasi tersebut petang ini. Itu maklumat terkini yang kita terima. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dan Yang Berhormat Menteri sila gulung jawab bertulis. okey. Menteri tanya sikit tentang tebatan banjir Kerubung Melaka Tangga Batu. Ya, banjir ni memang banyak. Kalau saya boleh jawab secara bertulis, pengurusi jawab perkara-perkara yang saya tak sempat jawab sebentar tadi. Silakan Yang Berhormat Menteri. Datuk Pengerusi, cuma minta Menteri yang penting tadi, denai sungai, itu adakah projek itu akan diteruskan? Tulis pun tak apa.
Yang keduanya tempatan banjir Tepuh Bongai Lilih. Terima Jawapan kasih. bertulis. Yang Bapak Menteri, jawapan bertulis.